Tan Sri Yang Dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, selaras dengan rancangan Pelan Induk Pasaran Modal kedua untuk 10 tahun akan datang, Suruhanjaya Security, SC dan Bursa Malaysia telah mengambil pelbagai inisiatif untuk memperluaskan kelas aset pasaran modal bagi meningkatkan penyertaan pelabur runcit tempatan. Sasaran Malaysia untuk menjadi sebuah pasaran modal yang maju seperti terkandung dalam Pelan Induk Pasaran Modal kedua merangkumi ciri-ciri tertentu pasaran modal termasuk mempelbagaikan produk dan perkhidmatan pasaran yang lebih meluas serta berinovasi tinggi. Dengan kerancakan pembangunan ekonomi yang diterajui sektor swasta di bawah program transformasi ekonomi, Bursa Malaysia akan terus menjadi destinasi IPO bagi penjanaan dana. Di samping itu, pasaran akan terus dikukuhkan dengan peningkatan prasarana serta kepelbagaian instrumen. Di antara usaha-usaha yang dilaksanakan bagi merancangkan pasaran modal tempatan termasuk: pertama, Bursa Malaysia telah melancarkan dagangan bond runcit dan sukuk runcit dengan izin Exchange Traded Bond Sukuk (ETBS). Dengan ETBS, semua pelabur boleh mempunyai akses kepada bond dan sukuk dengan mudah, iaitu melalui pasaran saham. Pada masa lalu, bond dan sukuk hanya boleh diakses kepada pelabur bernilai tinggi dan pelabur institusi. Kedua, panduan perniagaan amanah yang dikeluarkan pada tahun 2012 memberi pilihan menggunakan perniagaan amanah bagi menjana dana dan pelaburan di pasaran saham. Ketiga, kerjasama rangkaian dagangan antara Bursa Saham ASEAN dengan izin ASEAN Trading Link telah membuka akses kepada peluang pelaburan di Bursa Saham ASEAN. Setakat ini, rangkaian dagangan ini adalah di antara Bursa Malaysia, Bursa Saham Singapura dan Bursa Saham Thailand. Rangkaian dagangan antara 3 bursa saham ini telah membuka akses peluang pelaburan dalam 2,000 syarikat tersenarai dengan jumlah modal pasaran sebanyak $1.6 trilion. Keempat, baru-baru ini kerajaan telah mengumumkan pelan penubuhan sebuah platform pelaburan alternatif yang dinamakan MyULM dengan izin Malaysia Unlisted Market, iaitu pasaran saham tidak disenaraikan, untuk membolehkan pendanaan industri kecil dan sederhana serta perniagaan permodalan awal dilakukan secara online atau atas talian. Suruhanjaya Security dan Bursa Malaysia akan terus berusaha memperkenalkan pelbagai inisiatif bagi menarik minat pelabur ke pasaran tempatan. Memudahkan akses pelaburan adalah antara agenda utama Bursa Malaysia. Terima kasih. Jasin. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih kepada Menteri yang memberikan banyak maklumat. Apapun, pada tahun 2012 adalah tahun yang cukup cemerlang bagi pasaran modal Malaysia yang telah mencatatkan menjadi destinasi IPO yang terbesar di dunia. Bagaimanapun, sehubungan dengan kelembapan ekonomi dunia pada ketika ini dan mengikut laporan daripada Global CMIB iaitu Capital Market Investment Banking yang mengunjurkan bahawa pelabur-pelabur fund managers pada ketika ini, yang pertamanya, dia akan meninggalkan bisnes-bisnes yang ada hubung kait dengan capital intensif. Keduanya, dia akan lari daripada pasaran komoditi. Dan ketiganya, dia akan lari daripada pasaran cash, equity dan juga brokerage. Jadi sehubungan dengan itu, kita dapat kerana kerancakan ataupun kejayaan IPO yang terbesar di negara kita adalah disebabkan pada penyertaan bukan saja orang tempatan, bahkan pelabur-pelabur ataupun fund managers daripada luar. Jadi apakah kesan daripada laporan ini terjadi kepada negara kita? Dan apakah usaha yang akan dibuat oleh kerajaan supaya kita dapat meningkatkan lagi keyakinan kepada pelabur-pelabur tempatan dan juga pelabur luar? Keduanya, selain daripada 5 insentif yang telah diumumkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri untuk merancangkan lagi pasaran modal tempatan kita, dalam masa yang sama, kita juga mencadangkan supaya KWSP,
supaya dapat menyertai dalam merancakkan lagi pasaran modal saham sederhana. Tapi yang terakhir ini, kita dapat lihat KWSP telah pun menanam modal yang terbesar di United Kingdom. Sebanyak 40 bilion ringgit. Jadi dengan ini adakah memberi kesan kepada pasaran kita, kerana kita mengharapkan pelabur-pelabur tempatan yang mempunyai kemampuan untuk merancakkan lagi pasaran modal kita. Terima kasih, Tuan Kerusi. Tuan Sri Pengerusi, saya jawab yang kedua dulu. Mengenai KWSP, dana KWSP ini ada lebih kurang 500 bilion ringgit Malaysia. Dan kita ada peraturan yang dana sebanyak itu kita tidak akan laburkan dalam persentage peratusan tertentu ke luar negara, dan peratusan yang tertinggi yang dibenarkan ialah 23% dan sekarang ini baru 18%, dan KWSP akan terus meningkatkan penglibatan mereka dalam pasaran saham, terutama syarikat-syarikat sederhana. Untuk menjawab soalan yang pertama itu, buktinya ialah semalam kita masih lagi tidak ada terjejas apa-apa. Semalam indeks KLCI adalah setinggi 1769, dan indeks yang tinggi ini bermula selepas kemenangan Barisan Nasional pada 5 hari bulan dengan indeks setinggi 1700, dan pada 14 hari bulan 5 tertinggi dalam sejarah ditutup indeks KLCI tertinggi dalam sejarah Malaysia. 14 hari bulan 5 1788.43. Jadi apa juga yang berlaku yang disebut Global Fund Managers menarik diri dan sebagainya itu tidak mendatangkan kesan kepada Malaysia. Dan satu lagi yang saya ingin maklumkan kepada ahli yang berhormat, Malaysia adalah merupakan pengeluar dan penerbit sukuk terbesar di dunia. Ini adalah pasaran modal yang kita akan perkembangkan dan kita akan perluaskan. Ini adalah merupakan jawapan kepada keraguan-keraguan yang disebut tadi, dan seperti itu dimaklumkan dari segi negara, Malaysia amat besar nilaian sukuk itu, dan kita juga dari semasa ke semasa akan memastikan pelan yang kedua, iaitu menerbitkan sukuk runcit. Dan untuk yang pertama ini, supaya rakyat boleh terlibat sama dalam pasaran modal ini, bukan hanya pelabur asing, bukan hanya pelabur dalam negara, rakyat juga boleh terlibat, maka kita untuk pertama kali menerbitkan sukuk runcit pada akhir 2012, iaitu sebanyak 300 juta ringgit untuk dana infra nasional berhad. Jadi kita ada pelan pertama, pelabur tempatan, pelan kedua, kita ada pelabur daripada luar negara, dan pelan ketiga, kita juga inginkan pelabur institusi pada ketika yang sama, sukuk juga diterbitkan untuk orang awam.